Setengah-setengah ulama dia ambil kira sangat ni dari segi sukatan untuk dapat hak sunnah. Dia jagalah. Misalnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia terlalu menekankan dari segi hak Nabi buat lagu tu, kita buat lagu tu lah, hak tu lebih molek. Ada juga yang buat gitu, tapi itu bukan sesuatu yang mesti. Kebanyakan ulama mengatakan supaya tak adil lah. Dia pun tidak kata syarat juga, cuma lebih baik kita melera, sebab tentu ada hikmatnya Nabi SAW buat gitu. Dan dia guna segantar, kita pun cubalah buat lagu tu. Tapi itu bukan sesuatu yang mesti. Bukan sesuatu yang mesti. Semua ulama mengatakan gitu. Cuma Nabi SAW tunjuk ni, air yang sikit pun memadai untuk kita mandi junub. Tidak kata kita akan perlu kepada belanja yang banyak. Kalau kena beli air, jadi susah pula, menyusah pula agama. Nak mengangkat hadas tu kena belanja banyak dah. Nak kena habis air banyak. Tidak sabit tu. Kita habis hak lain banyak lagi. Air tu. Tak ada alasan kalau orang nak kata jadi orang Islam ni jadi parok air dengan sebab ambil air semaya ke, dengan sebab mandi janabah ke. Bahkan suka-suka hati kita je sebenarnya kita buat banyak ke apa tu, sebab kita mewah air. Kepada orang yang susah untuk dapat air, kena beli dan sebagainya, dia boleh ikut cara ni. Ikut cara ni pun sudah memadai dah. Hak tu hak nak ceritanya. Tidak kata susah agama ni. Tidak kata susah. Tidak kata kena sukap juga benar. Ambil lebih kurang, tengok kita boleh hargalah sebanyak mana. Cukup, asalkan memadai. Sekarang ni kalau di kalangan kita ni, mungkin kita berasa lagu mana nak cukup dengan segantar air ni, sebab kita duduk biasa mewah kan, banyak guna air. Kita perlu tahu dengan belajar hadis ni bahawa Nabi SAW telah menunjukkan kadar yang mencukupi, bukan syarat, kadar yang mencukupi. Kalau lebih lagi daripada tu pun tak apa. Tak apa, itu atas kita. Tak apalah, itu berkenaan dengan tajuk dan maksud Imam Bukhari buat tajuk ni. Yang pertama, untuk menjelaskan perkataan al-faraq yang tersebut dalam hadis sebelum ni, apa maknanya. Yang kedua, untuk nak cerita hak kata sebut dalam hadis secupak air pada ketika nak berwudu, segantang air pada ketika nak mandi junub, itu bukan sesuatu yang syarat dan ketetapan, tak boleh lebih, tak boleh kurang, bukan gitu. Itu maksud dia. Tak apalah. Kemudian kita tengok pula kepada hadis yang Imam Bukhari kemukakan di dalam bab ini, iaitu ni Abu Bakar bin Hafs. Dia kata, saya dengar Abbas Salamah menceritakan, saya dan saudara Aisyah masuk menemui Aisyah. Maka saudara Aisyah bertanya beliau tentang mandi janabah Nabi SAW. Aisyah pun minta air, lebih kurang satu gatal, dia pun mandi, curah air atas kepala dia. Di antara kami dengan beliau ada hijab, kata perawi ni, yakni Abu Salamah. Dia kata ada hijab. Lepas tu tak apalah, itu lafaz saja berbeza dengan riwayat Yazid bin Harun, Bahzun dan Al-Juddi juga meriwayatkan daripada Syu'bah serupa dengan Abdul Samad tadi, tapi dengan lafaz qadri sa'in, bukan nahwan min sa'in. Kalau hak tu kira-kira, ni lebih kurang, maksudnya samalah. Kalau kita perhati hadis ni jadi bahan lah, terutamanya kepada Syiah, musuh Islam. Orang lain tak terfikir lagu tu, orientalis pun tak terfikir, dia tak sebut ni, tak ungkit benda ni, tapi Syiah ungkit. Situlah kita nak tahu. Kalau kita mengaji Zokmu hadis ni, jumpa tu, bila kita sebut kita tahulah kerja Syiahnya setara mana.
Dan betapa bahayanya. Misalnya hadis ni, dia kata tengok Aisyah demo, Aisyah buat demonstrasi mandi di hadapan orang. Di hadapan orang. Saat ni dia kata, saya dan saudara Aisyah. Saudara Aisyah tu tak apalah, adik-beradik kita kata. Ni saya ni, Abu Salamah ni siapa? Nak mandi patut ke? Kalau orang biasa pun kita kata tak patut dia mandi depan orang. Tunjuk, tak boleh royak, tak padan kau royak. Ni tunjuk. Lepas pada tu kalau kita kata orang biasa pun tak berasa pun, ni bini Nabi. Bini Nabi ada ke patut? Sama ada kita akan nampak gapo? Kita akan nampak bini Nabi SAW ni tak erti. Sepatutnya selepas Nabi SAW wafat, dia kena jagalah diri dia. Janganlah tunjuk, dedahkan aurat. Bahkan aurat dia tu lebih berat daripada orang lain. Ni tiba-tiba mandi pula. Lepas tu ada pertentangan dalam hadis ni. Boleh jadi dia kata boleh jadi berasa serba salah pula. Royak Aisyah tu mandi depan orang. Dengan sebab itu ada hijab di antara kami dengan dia tu, ada hijab. Kalau ada hijab, apa makna? Hijab tu sekat mana? Kalau ada tabir lah, kita kata mandi tu ada tabir. Tabir tu tabir nipis, kau tabir plastik kau? Kau tabir lagu mana? Kalau tabir plastik nampak. Kalau maksud tidak nampak, tabir kain misalnya kita, dah tak nampak, apa guna tunjuk? Tak nampak, tunjuk agak dia. Tak ada faedah lah tunjuk, dah tak nampak. Kau lagu mana? Dan dia menunjukkan Syiah ni, benda-benda lagu ni dia ambil kesempatan daripada hadis-hadis lagu ni. Apalagi jika kita cuai, jika kita tidak berhati-hati apabila menyampaikan hadis-hadis lagu ni, dia pusing balik kita, jerak tekuk kita. Dia kata masyarakat Islam di zaman awal ni teruk, tidak cara ke Islam, tidak cara ke agama Allah SWT, hanya nafsu. Itu kata dia. Tapi yang sebenarnya kalau kita perhati, cuba tengok. Di sini ada nota 162 dan seterusnya. Abu Salamah yang meriwayatkan hadis ini itu ada sangat tindih koma tu. Abu Salamah ini perawi ni, dia kata saya tu siapa dia? Saya dan saudara Aisyah. Saya tu Abu Salamah ialah Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, anak pada Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal itulah. Kalau kita kata dia ni jadi orang dengan Aisyah, orang lain suka cakap, itulah. Kalau kita tidak baca molek. Beliau adalah anak saudara susuan Sayyidatina Aisyah. Dia ni anak saudara susu. Walaupun dia ni anak Abdurrahman bin Auf, kalau nak kira suku sakat lah, tapi dia ni anak saudara susu. Lagu mana? Ummu Kulthum binti Abi Bakr, iaitu adik Sayyidatina Aisyah, telah menyusukannya. Bila adik anak saudara susu, mahram lah orang panggil. Bila mahram tak timbul, dah tak apa, tak ada masalah. Tadi saudara adik-beradik, tak ada masalah. Pak kalau tunjuk, dia kata iyalah, kalau iya pun apa dia duduk tunjuk lagu tu, dia duduk muskil semacam. Hadis ni besar maknanya kepada kita. Sebab apa? Dia nak ayat kepada hadis ni, nak ayat kepada kita, aurat mahram ni lagu mana? Aurat mahram dia tak ada ke? Aurat mahram ke mahram ni serupa dengan orang lain suku sakat, serupa dengan ajnabi ataupun ajnabiyah, orang lain suku sakat, kau serupa. Kalau tidak serupa, sekat mana hak boleh? Itu faedah yang kita dapat. Hukum. Itulah kerja sahabat-sahabat Nabi, isteri Nabi, nak royak biar jelas hukum kepada umat. Dengan adanya benda ni, kita dapat tahu hukum lagu mana. Cuba tengok. 163 orang yang dimaksudkan dengan saudara Aisyah di sini ialah saudara susuan beliau berdasarkan riwayat Muslim, iaitu sama ada Abdullah bin Yazid
atau Kathir bin Ubaid.